Okey. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah. Kita sampai ayat yang ke-237. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas, iaitu ayat 235 dan 236. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ayat 235 panjang, saya tak baca. Kita terus pergi kepada pengajaran dia. Pengajaran ayat 235. Pertama, harus berkias. Harus berkias untuk meminang isteri yang kematian suami dalam tempoh iddahnya. Yang kedua, haram meminang isteri yang kematian suami secara berterus terang dalam tempoh iddahnya. Yang ketiga, tidak berdosa sekiranya menyimpan perasaan ingin meminang wanita yang kematian suami dalam hatinya. Yang keempat, harus menyebut kepada orang lain bahawa dia ingin berkahwin dengan si fulana yang baru kematian suami. Dia sebut kepada orang lain, sebut pada kawan ke, pakcik dia ke, dia nak kahwin dengan perempuan yang baru kematian suami. Tidak berdosa. Yang kelima, haram membuat perjanjian secara rahsia dengan isteri yang kematian suami untuk berkahwin. Yang keenam, haram akad nikah dalam tempoh iddah. Haram akad nikah dalam tempoh iddah dengan isteri yang kematian suami. Sekiranya berlaku juga perkahwinan, maka perkahwinan itu terbatal.
Okey, ayat seterusnya. Ayat 236. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Pengajarannya, pertama, harus seorang suami menceraikan isterinya yang belum digaulinya ataupun yang belum dijima'. Harus seorang suami menceraikan isterinya yang belum digaulinya sekiranya ada sebab-sebab yang dibenarkan. Yang kedua, Al-Quran mengajar kita untuk menggunakan bahasa yang sopan dalam perkara yang tidak sepatut disebut secara terbuka. Seperti menyentuh. Seperti perkataan menyentuh diguna untuk perkataan jima'. Yang ketiga, harus seseorang mengawini wanita tanpa menyebut maharnya. Harus bagi seseorang mengawini wanita tanpa menyebut maharnya. Maksudnya tidak sebut berapa. Yang keempat, tidak sah perkahwinan yang tidak ada mahar. Tidak sah perkahwinan yang tidak ada mahar. Yang keempat, yang kelima, wajib memberi mut'ah. Wajib memberi mut'ah. Apa dia? Dalam saguhati. Dalam bracket saguhati lah. Ataupun hadiah. Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang diceraikan sebelum bersama. Isteri yang diceraikan sebelum bersama dan tidak disebut maharnya. Tidak ditetapkan maharnya. Yang keenam, mut'ah yang wajib diberi oleh suami kepada isteri yang diceraikan dan belum sempat bersama ialah mengikut kadar keadaan suami. Sekiranya suami kaya, mut'ahnya mahal. Dan sekiranya suami miskin, mut'ahnya sedikit. Yang ketujuh,
Islam tidak membebankan manusia melainkan sekadar yang dia mampu. Okey, kita sambung tadabbur seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat malam ni masih lagi berkenaan dengan penceraian dan iddah dan juga syarat-syarat ke atas suami yang menceraikan isteri. Okey, kalau ayat semalam, ayat 236, mana-mana suami yang menceraikan isteri sebelum dia bersama isterinya dan dia tidak menetapkan maharnya. Mahar ada tapi tidak ditetapkan. Apa yang wajib ke atas suami? Kena bagi sagwati ataupun muta'ah. Mahar tak ada. Jadi muta'ah tu ganti kepada mahar. Bila tu dia tak perlu bagi mahar. Dia hanya perlu bagi muta'ah. Iaitu sekiranya masa akad, dia tak sebut berapa mahar. Okey. Yang ayat malam ni ialah dia ceraikan isteri sebelum sempat bersama dan dia dah sebut mahar. Dia dah sebut mahar. Maka suami kena bagi pada isteri yang diceraikan. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in, dan sekiranya talaqtumuhunna, kamu menceraikannya, kamu menceraikan mereka. Min qabli, dari qabli sebelum, antamassuhunna. Tamassuhunna makna dia masa yang musuh makna sentuh kan. Sebab tu ayat pasal sentuh perempuan batal wuduk ataupun tak, ulama berbeza pendapat. Berbeza di mana tu? Dalam satu ayat yang sama, au lamastumun nisa. Au ataupun lamastum, daripada lamasa, masa dengan lamasa makna sama, ataupun kamu asal dia sentuh nisa, wanita. Tapi sebahagian ulama mengatakan bila lamasa, dia bukan setakat sentuh tapi berjima'. Jadi kalau mazhab Syafi'i dia kata lamasa makna sentuh. Sentuh je batal walaupun tanpa syahwat. Tapi mazhab lain sentuh dan syahwat baru batal. Okey. Jadi sekiranya kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu menggauli mereka ataupun sebelum berjima'. Waqad faradtum, dan sesungguhnya kamu telah. Faradtum ni apa mana? Menentukan ataupun menetapkan. Kamu telah menetapkan, menentukan. Lahunna, bagi mereka, faridah, mahar ataupun ketetapan.
Jadi beza ayat ni dengan ayat semalam apa dia? Tengok permulaan dengan ayat semalam. Wa in talaqtumuhunna, sama kan? Min qabli an tamassuhunna, sama. Sama kan? Malam tamassuhunna. Yang ni min qablu, sebelum kamu berjemaah yang tu. Samalah, makna dia sama. Kemudian lepas tu tafridu lahunna faridah. Jadi ayat yang semalam, sekiranya kamu ceraikan isteri dan kamu tak bersamanya, tak menggaulinya, atau au di sini makna waw, dan kamu tidak juga menetapkan mahar. Mahar ada tapi tak ditetapkan. Maka suami kena bagi muta'ah. Okey, yang sekarang ni kamu ceraikan mereka, isteri, dan kamu tak sempat bersama, dan kamu telah tetapkan mahar. Ini dah telah tetapkan mahar. Katalah 3,000. Kan? Tapi sebelum bersama suami ceraikan. Apa yang suami kena bagi pada isteri? Fanisfu. Nisfu apa dia? Nisfu ni biasa orang Melayu guna di bulan Syakban. Kan, nisfu Syakban. Dan ada juga orang nama dia Ahmad Nisfu. Mana nama dia Ahmad separuh. Maka nisfu separuh. Ma faradtum, apa yang kamu telah tetapkan. Okey, boleh. Jadi kalau mahar 1,000 RM. Dah sebut mahar, dah akad nikah, lepas setengah jam dia ceraikan, tak sempat bersama. Jadi suami kenapa? Bagi 500. Kalau suami tak bagi lagi. Tapi kalau suami dah bagi 1,000, lepas akad diceraikan, apa kena buat? Isteri kena pulang balik 500. Siapa tak minta? Tak, itu bergantunglah. Lelaki nak duit ke? Coming soon. Okey. Boleh? Illa kecuali an ya'funa, bahawa mereka ya'fu daripada afun, mereka memaafkan. Siapa mereka ni? Mereka memaafkan. Tak. Ini kena belajar bahasa Arab. Ya'funa, nun ni dia panggil nun niswah. Macam yaktubna, yadkhulna. Melainkan mereka iaitu isteri memaafkan. Apa makna memaafkan? Kalau suami dah bagi 1,000, mana dia kena pulangkan berapa? Dia sepatutnya dapat 500 kan? Dia kena pulangkan 500. Tapi kalau isteri maafkan, isteri pulangkan berapa? 1,000. Okey. Ataupun ya'fual ladzi, memaafkan allazi, yang biyadihi, di tangannya uqdatun nikah, uqdah akad ataupun ikatan pernikahan. Dia uqdatun nikah, dia jadi bahasa Melayu. Kalau terjemah apa? Akad nikah. Kan? Siapa ni? Tengok Allah guna perkataan yang tadi, wanita maafkan. Makna kalau suami dah bagi 1,000, dia kena bagi semua 1,000 lah. Kalau dia maafkan bahagian dia. Kalau suami tak bagi lagi, tak bagi langsung,
Isteri kata apa? Okey, tak payah bagi bahagian saya 500. Itu mana maafkan. Ataupun yang di tangannya ikatan perkahwinan. Siapa? Ha? Suami. Ada pendapat mengatakan wali. Tapi pendapat yang paling tepat ialah suami. Sebab suami ada hak untuk membatalkan perkahwinan. Wali tak ada. Kan? Suami boleh ceraikan. Boleh nak teruskan perkahwinan. Maknanya sama ada isteri maafkan ataupun suami yang memaafkan. Okey, kalau suami maafkan, dia dah bagi 1,000, tapi bahagian dia maafkan. Makna apa? Dia tak ambil 500 daripada isteri. Kalau dia tak bagi langsung lagi, belum sempat bagi lagi, tapi dia nak maafkan bahagian dia. Dia bagi 1,000. 1,000. Tapi kalau dia tak cakap lagi berapa mahal, dia maafkan, maknanya dia tak bagi apa-apa. Tak. Ini dah tetap bukan? Yang tak tetap ayat sebelum ni. Kan? Tetap pun ketika bincang ke kita akan nikah kan? Tak kira lah, yang penting dia tetapkan. Okey. Subhanallah. Kenapa ni? Kenapa Allah kata hak isteri dapat separuh dan suami dapat separuh? Kenapa? Kenapa isteri tak dapat semua? Sebab suami tak dapat apa-apa pun, baru akad, belum sempat berjimat. Jadi tak adil lah suami bagi semua kan? Kalau dah berjimat, isteri akan dapat penuh. Full. Macam sebelum ni lah, dia akan dapat penuh. Okey, suami boleh dapat separuh sebab dia tak sempat berjimat. Isteri pula ada hak dapat separuh sebab apa? Nak merawat luka dan sedih dia. Yelah, sikit sebanyak dia terguriskan. Dan dia juga rasa malu. Dan juga mungkin sukar untuknya berkahwin seterusnya. Maka untuk merawat hati dia, bagi separuh. Okey, itu hak masing-masing. Tapi Allah bagi tawaran lebih baik. Apa dia? Maafkan. Kenapa ni? Kenapa Allah galakkan salah satu tu maafkan? Kenapa? Ada lagi jawapan lain. Kalau sebelum ni Allah cakap apa? At-talaqu marratani. Penceraian 2 kali. Fa imsakun bima'ruf. Kalau kamu nak rujuk balik dengan cara yang baik. Au tasrihun bi ihsan. Kalau nak lepaskan dengan cara ihsan. Kan? Yang ni pula, kalau dah bercerai sebelum bersama, perempuan dapat separuh. Tapi kalau perempuan nak maafkan, lagi bagus. Ataupun lelaki nak maafkan, lagi bagus. Kenapa? Sebenarnya Allah nak, kalau bercerai pun dalam keadaan semua baik je. Tak ada bergaduh, tak ada dengki, tak ada dendam. Itulah Islam. Memang susah. Memang susah. Sebab biasanya kalau dah bercerai tu, kalau dalam 1,000 tu, berapa ramai yang bercerai dalam keadaan baik? Siapa ada pengalaman? Biasanya, satulah. Kadang-kadang musuh kan, dah bawa lari anak, tak jumpa dah, mak tak jumpa dengan anak, ataupun bapa tak jumpa anak kan. Biasanya bergaduh. Jadi Allah nak, kalau bercerai pun, bercerai dalam keadaan baik. Supaya apa? Jangan bergaduh, jangan berlaku perpecahan. Dan supaya masyarakat Islam menjadi kuat. Walaupun bercerai tapi masih bersatu. Okey, kemudian Allah kata apa? Wa an ta'fu, dan bahawa ta'fu, kamu memaafkan. Aqrabu. Aqrabu lebih. Kalau qarib dekat, kalau aqrab dia panggil isim tafdil. Lebih dekat. Litaqwa, kepada takwa. Apa makna takwa?
Buat apa yang Allah suruh. Okey. Apa maksud ni? Apa maksud? Lebih dekat pada takwa. Apa yang lebih dekat pada takwa? Okey, dah ada dua kan? Ada dua ni. Dalam kes ni ada dua. Satu bukan. Satu ambil hak masing-masing lah. Dipanggil apa tak? Payah bahasa Melayu. Saya tulis bahasa Arab. At-tamassuk bil haq. Tamasuk ni berpegang dengan kebenaran. Apa dia? Isteri ambil separuh, suami ambil separuh. Itu kebenaran. Yang kedua, apa dia? Al-afu. Maafkan. Okey. Antara dua ni yang mana lagi baik? Jadi Allah kata, yang kamu maafkan, ini lebih dekat dengan takwa. Takwa kat sini. Tapi kalau tamasuk bil haq, dia berpegang dengan kebenaran. Dia ambil hak dia separuh. Benar tak? Dan benar itu juga takwa. Tapi antara dia berpegang dengan kebenaran, dengan dia maafkan, yang mana lebih dekat dan lebih cepat pada takwa? Maafkan. Dan antara dua ni, yang mana lebih sukar? Kenapa? Ni kalau mahar dia 350. Dia pilih yang mana? Okeylah, saya maafkan. Tapi kalau 35,000, bagi dua. Bagi dua apa? Payah nak kira 50,000 lah. 50,000 kalau bagi dua? 25,000. Mana nak? Maafkan ataupun dapat 25,000? Saya kena solat istikharah dulu. Subhanallah. Tengok Allah nak uji kita kan? Allah uji dengan apa? Dengan duit. Antara duit dengan takwa. Takwa tak nampak. Tapi bila kita dapat takwa, makna kita dapat apa sebenarnya? Lebih mahal daripada, bukan lebih mahal daripada 25,000, lebih mahal daripada 5 juta, lebih mahal daripada 5 bilion. Tapi sebab manusia tak nampak, dia tolak afu, dia ambil duit. Boleh? Takwa apa kelebihannya? Inna akramakum indallahi, orang yang paling mulia di sisi Allah, orang paling bertakwa. Jadi nak takwa, ini kena letak nombor 2. Okey. Jadi nak mengelakkan daripada menggadaikan takwa, masa kahwin mahar jangan mahal. Tak 500 ke 50 ringgit kan? Okey, separuh. Okeylah, saya maafkan. Tapi mahar kat Malaysia tak mahal kan? Tak mahal. 300 okeylah. Yang mana lebih baik antara suami dengan isteri ni? Siapa yang lebih baik? Siapa yang memaafkan dulu? Kalau suami kata, okey, awak jangan bayar, saya bagi semua sekali. Suami yang baik. Makna dia kena apa? Fastabiqul khairat, kena berlomba. Lepas tu Nabi kata kalau bergaduh, Nabi benarkan, dalam Islam dibenarkan bergaduh sampai 3 hari. Tapi lepas tu Nabi puji. Siapa yang paling baik? Yang memulakan salam. Ini pun samalah. 50. Isteri berebut. Tapi kalau 50,000, abah je lah maaf dulu. Okey. Kemudian Allah beritahu, cuba tengok surah ni, surah An-Nahlu ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Betul? An-Nahlu ayat 90. Okey. Cuba terjemah. Innallah ya'muru
Dan ini fi'il mudhari'. Bila fi'il mudhari' mana Allah sentiasa menyuruh. Apa dia? Satu, al-adlu. Yang kedua, ihsan. Apa beza? Apa beza adlu dengan ihsan? Ihsan lebih tinggi. Dia sebenarnya macam tak adil lah. Yang adil ni ambil hak dia. Itu adil lah. Ini hak saya, adil lah tu kan. Sebab awak ceraikan saya, keadilannya apa? Awak kena bagi separuh. Dan sebab awak tak dapat rasa apa-apa, awak ada hak ambil. Itu adil. Tapi yang lebih pada adil apa dah? Afufu. Itulah ihsan. Kenapa Allah sebut adil dulu baru ihsan? Sebab manusia ni yang paling utama dia nak hak dia kan. Jadi Allah bagi, kamu nak hak kamu ambil. Tapi aku nak bagi tawaran yang lebih baik daripada hak kamu apa dah? Ihsan. Itu satu. Yang kedua, Allah nak beritahu, Allah dahulukan adlu daripada ihsan sebab Allah nak beritahu kamu tak akan kenal ihsan kecuali setelah kamu tahu keadilan. Macam tadi, macam mana kamu nak maafkan kalau kamu tak tahu berapa harga, betul tak? Macam kita, orang beki rumah kita. Kita tanya berapa ni? 500. Kan? Kita pun bagi 500. Itu dipanggil apa tu? Adlu. Tapi satu ketika lain kita bagi 600. Dia kata 500 tapi kita bagi 600. Itu apa? Macam mana kita boleh tahu kita buat ihsan pada dia? Setelah kita tahu harga yang sebenar. Kalau kita panggil dia bagi rumah kita, kita tak tanya harga berapa. Kita bagi je 600. Ada ihsan tak? Tak ada, tak ada. Ihsan setelah kita tahu harga yang sebenar. Boleh? Biasa kalau harga 500, kita ihsan ke minta diskaun? Itulah kelebihan kita. Mana kita minta ihsan daripada dia kan, bukan nak bagi ihsan pada dia. Okey, kemudian wala tansaw. Dan janganlah kamu lupa al-fadla. Ini pun ayat Allah nak mendorong kita suami isteri ini supaya berlomba untuk memaafkan, bukan berlomba minta hak masing-masing. Jangan kamu lupa al-fadla. Apa makna fadla? Kelebihan apa ni? Ada dua tafsiran. Pertama, al-fadl ialah kelebihan kamu dan juga keluarga kamu berdua tu. Apa kelebihannya? Kamu dah bersetuju untuk jadi isteri aku, itu kelebihan. Dan aku juga bersetuju untuk jadi isteri kamu, suami kamu. Kalau tak berlaku perceraian, kita akan jadi suami isteri. Itu adalah fadlu, jangan lupa. Jadi bila kita ingat kebaikan dia bersetuju untuk jadi, mudah untuk kita memaafkan. Boleh? Dan kita juga tengok keluarga dia sangat baik. Walaupun kita ceraikan, keluarga dia tak marah. Jangan lupa tu, maafkan. Itu satu makna yang pertama. Makna kedua ialah fadlu, makna toleransi. Jangan kamu lupa sifat toleransi ataupun saling memaafkan. Makna ayat ni Allah nak dorong apa ni? Supaya apa? Supaya manusia dapat yang tertinggi di sisi Allah. Jangan nampak duit. Jadi inilah duit ni, duit sebenarnya al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta tu adalah perhiasan supaya Allah nak uji kita. Kadang-kadang Allah uji duit ke takwa. Ramai yang tumbang. Takwa apa ustaz? PKP ni. Okey, jangan kamu lupa. Dia terjemah apa tu? Kalau terjemah kelebihan kena hurai. Kelebihannya apa? Jasa baik. Tengok kalau jasa baik orang tanya, mana ada jasa baik? Baru akad je, cerai terus. Tapi kalau ambil makna yang kedua apa tadi? Toleransi, saling memaafkan.
bainakum, di antara kamu. Innallah, sesungguhnya Allah, dia toleransi ni macam ni. Kalau perempuan, toleransinya apa? Dia kata, suami aku yang ceraikan aku, tak sempat pun tengok aku, tak sempat pun duduk bersama aku, tak sempat pun berjimat dengan aku, dan aku tak sempat berkhidmat. Kenapa aku nak ambil separuh? Tak apalah, aku maafkan. Itu tersamuh. Suami pula kata apa? Kesian kamu kan, tak sempat bersama aku pun tak sempat bagi apa-apa. Tiba-tiba aku ceraikan. Tak apalah, yang bahagian aku bagi. Itu dia panggil tersamuh. Inna Allah, sesungguhnya Allah, bima ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan, basirun, maha melihat. Biasa hujung ayat ni Allah sebut Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha pengampun. Sebenarnya apa tujuan di hujung ayat tu? Satu, bagi motivasi supaya kita sentiasa pilih yang terbaik. Sebab apa? Allah melihat dan Allah akan balas. Yang kedua, kalau kita jenis degil keras nak lawan perintah Allah, ayat ini adalah amaran. Jangan langgar perintah Allah sebab Allah sentiasa melihat dan akan balas. Okey, habis dah? Sekarang, ayat penceraian belum tamat. Dia akan bersambung selepas ayat ni, 240. Tengah-tengah ayat penceraian, nikah kahwin, tiba-tiba Allah cerita pasal solat. Ini cerita pasal solat ni. Hafizu, apa makna hafizu? Jagalah. Jagalah oleh kamu ala salawat, ke atas salawat ni jamak. Kalau salat satu, kalau salawat jamak, plural. Salat. Salat apa ni? 5 waktu. Salat fardu 5 waktu. Wassalatil wusta, dan salat wusta apa dia? Banyak pendapat. Ada kata subuh, ada kata zuhur, ada kata asar, ada kata maghrib. 4 pendapat. Pendapat yang masyhur 2, iaitu ada kata subuh, ada kata asar. Dan pendapat yang paling sahih berdasarkan hadis yang sahih, salat asar. Dalam sahih Bukhari, dalam satu peperangan Khandaq, peperangan Ahzab, Nabi dan sahabat berperang sampai dekat-dekat maghrib. Ada seorang sahabat, dia kata, ya Rasulullah, aku salat asar betul-betul dekat dengan waktu maghrib. Nabi kata apa? Aku belum salat. Maka Nabi kata apa? Syaghaluna an salati al-wusta. Mereka menyibukkan kita dengan peperangan sampai kita terlepas salat wusta. Dan dalam riwayat lain Nabi sebut salat wusta, lepas tu Nabi huraikan, iaitu salatul asri. Dalam hadis lain Nabi kata, mala'allahu kuburahum wa buyutahum nara. Semoga Allah penuhkan kubur mereka dan rumah mereka dengan api neraka. Kenapa? Sebab mereka menyibukkan kita sampai kita terlepas salat wusta, salat asar. Boleh? Jadi Nabi dan sahabat ada juga ketika terlewat solat. Tapi sebab apa? Perang. Kita pula bukan jarang-jarang selalu terlewat kan. Sebab apa pula? Perang juga. Perang dengan okey. Soalan dia, kenapa tengah-tengah cerita penceraian, nikah kahwin, iddah, tiba-tiba masuk bab solat? Dan ingat, cerita cerai tak habis lagi ni. Dia akan sambung ni. Ayat 240. 241, sambung lagi cerita cerai. Tiba-tiba kat tengah selip pasal solat. Jadi apa hikmahnya? Punca perceraian sebab? Biasa bila sebut cerai,
Pasal edah apa semua, biasanya orang tenang ke serabut. Lepas tu pula edah 4 bulan 10 hari kan. Tak boleh keluar rumah. Senyum ke serabut? Kalau dah serabut tu biasa apa obat penenangnya? Solat. Sebab itulah Nabi bila ada masalah Nabi buat apa? Nabi solat. Dan Allah pun sebut ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan dalam menyelesaikan masalah kamu, termasuklah penceraian dengan apa? Dengan sabar dan salat. Itu pendapat ulama tapi tak ada dalil. Tak ada dalil. Sebab susunan ayat ni adalah dipanggil apa? Taufiqi. Apa makna taufiqi? Susunan ayat yang ni, ayat pasal solat ni letak lepas ayat cerai. Itu adalah taufik daripada Allah. Manusia tak masuk campur. Nabi pun tak masuk campur. Bukan ijtihad manusia. Termasuklah susunan surah. Semua daripada Allah. Sebab itulah susunan surah tak ikut susunan waktu turun. Ayat pertama turun apa dia? Tapi dah awal ke akhir? Akhir. Surah An-Nas tu bukan yang paling yang awal-awal turun tapi duk bahagian akhir sekali. Surah Fatihah yang awal-awal turun tapi duk bahagian depan. Surah Baqarah Madaniyah, makna turun lewat tapi duk bahagian depan. Surah Ali Imran Madaniyah, yang lewat turun tapi susunan di awal. Jadi semua tu adalah ikut taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ijtihad manusia. Jadi kadang-kadang manusia memang ada hikmah. Susunan ayat, susunan surah ada hikmah. Tapi kadang-kadang Allah tak beritahu, manusia tak tahu. Termasuklah. Yang ni kita kata apa? Sebab biasa bercerai ni tak jaga solat kan. Itu pendapat. Tapi ada satu lagi pendapat mengatakan, wallahu a'lam. Allah lebih tahu kenapa Allah selitkan bab solat di tengah-tengah cerita penceraian. Okey. Yang penting apa dia? Ada jenis penyakit ni. Penyakit apa? Manusia suka apa? Dia kaitan surah dengan surah, ayat dengan ayat. Kalau ditanya soalan bukan pada pengajaran. Ustaz, apa kaitan ayat ni dengan sebelum tu? Bila kita tanya apa pengajaran, itu saya tak tahu. Saya fokus kaitan ayat aja. Itu penyakit tu. Sebab ayat Quran diturunkan bukan untuk kita faham kaitan, tapi untuk ambil pengajaran. Okey. Jadi Allah kata jagalah salat. Apa maksud jaga? Tak, bila sebut hafizu ni jaga betul-betul iaitu syarat sah salat, jaga. Yang kedua, rukun-rukun salat, jaga. Menghadap kiblat, baca Fatihah. Kadang-kadang jaga, yang lain jaga. Tapi Fatihah tak betul, batal salat. Yang ketiga, perkara-perkara wajib salat. Yang keempat, perkara sunat. Dan yang kemuncaknya apa? Khusyuk. Itu mana hafizu. 5 benda ni kamu kena jaga. Termasuklah solat, kalau lelaki, solat berjemaah. Sebab itulah siapa yang tak solat berjemaah, Nabi nak bakar. Sebab apa dia tak jaga solat? Iaitu solat berjemaah bagi lelaki. Kenapa dalam banyak-banyak ibadat Allah sebut solat? Sebab solat adalah soalan yang pertama akan ditanya. Solat adalah tiang agama. Dan dalam satu hadis riwayat Tirmizi, sahabat berkata, tidak ada satu amalan yang sahabat sepakat bahawa kalau tinggal kafir. Satu amalan je. Kalau tinggal kafir. Yang lain, ulama berbeza pendapat. Apa dia? Solat. Kalau tak bagi zakat, ulama berbeza pendapat. Ada kata kafir, ada kata tak. Kalau tinggal puasa, ulama berbeza pendapat. Tapi kalau tinggal solat, sahabat bersepakat. Dan juga Nabi sebutkan solat adalah al-ahdu bainana wa bainal kufri wasyirki tarkus salat. Faman tarakaha faqad kafar. Perbezaan antara kita dengan orang kafir ialah tinggal solat. Siapa tinggal, dia kafir. Maka sebab itu Allah sebut solat. Dan solat tu kena jaga 5 waktu. Okey, kemudian dalam banyak-banyak solat Allah sebut secara khusus. Solat apa?
Maknanya bila Allah sebut khusus setelah sebut umum, menunjukkan apa? Dalam 5 waktu, solat yang paling penting, asar. Kenapa asar? Orang selalu leka. Tapi subuh? Subuh apa masalah? Orang tidur kan? Tapi antara solat subuh berjemaah dengan solat asar berjemaah, yang mana lebih ramai? Tak. Kalau tak tahu, makna tak pergi solat asar berjemaah. Tak, biasanya yang mana lebih ramai? Solat subuh berjemaah ke solat asar? Subuh. Makna apa tu? Yang manusia paling lalai, solat asar lah. Solat asar. Sebab tu solat wusta tu adalah solat asar. Dan juga waktu asar tu sebab orang dah penat kerja dunia kan. Biasanya dia penat, kadang-kadang tertidur. Kadang-kadang rapat sampai maghrib baru solat. Dan Nabi sebut dalam hadis yang lain, apa dia? Man taraka salatul asra faqad habita amaluhu. Siapa yang tinggal solat asar, maka sia-sia amalannya. Dan hadis yang lain tapi bergabung dengan solat fajar. Man salla al-bardaini dakhala al-jannah. Siapa yang solat 2 waktu sujud, dia akan masuk syurga. Solat apa tu? Subuh dan asar. Subuh sejuk kan? Lepas tu tengah hari zuhur panas. Bila mula sejuk balik? Asar. Jadi kelebihan solat asar. Okey. Kemudian Allah kata, wa qumu, dan dirikan oleh kamu lillah. Ni lillah kan? Dirikan oleh kamu kerana Allah. Qanitin. Qanitin apa makna? Qanitin ni banyak makna. Pertama, diam. Yang kedua, doa. Yang ketiga, taat. Yang keempat, berdiri. Semua ada dalil. Dan semua betul. Diam. Dia balik kepada sebab turun ayat ni. Sebab turun ayat ni apa dia? Ayat ni turun ketika dalam peperangan Khandaq. Sahabat bercakap masa solat, Allahu Akbar. Lepas tu baca Fatihah, lepas tu tanya kawan sebelah, lama tak nampak? Lepas tu kata, saya pun tak nampak awak. Okey, lepas ni boleh tak pergi kita mamakkan? Dia bercakap. Turun ayat ni. Wa qumu lillahi qanitin. Dirilah solat kerana Allah dalam keadaan diam. Diam, jangan bercakap. Ini sebab turun ayat ni. Yang kedua, qanitin daripada kunut, iaitu bermakna doa. Nabi qanata syahran. Nabi qanata kunut sebulan ketika kunut nazilah. Apa makna kunut sebulan? Berdoa. Yang ketiga, taat. Ada yang Allah bagi tahu dalam surah At-Tahrim. Allah kata apa? Ciri-ciri wanita yang beriman. Muslimat, mukminat, qanitat. Qanitat. Apa makna tu? Taat. Yang keempat, makna qanitit ialah berdiri. Ada satu hadis sahih Nabi kata, afdalus salat tulul qiyam, tulul kunut. Salat yang terbaik ialah tulul kunut, iaitu lama berdiri. Nombor 4. Boleh? Jadi mana lebih baik? Salat berdiri lama dengan sujud lama? Ada dalil? Tapi bukankah Nabi cakap sedekat-dekat hamba kepada Allah ialah ketika dia nak kata apa? Sedekat-dekat hamba sujud bukan berdiri. Yalah, kalau tak paling dekat afdal lah. Yalah. Yalah, sujud paling dekat pada Allah.
Bila paling dekat, mestilah afdal. Macam mana jawapan? Okey, ulama tengok jawapan ulama. Dia kata, dari segi bacaan, berdiri paling afdal. Tapi dari segi perbuatan solat, sujud paling afdal. Boleh faham? Sebab apa berdiri lebih afdal? Sebab dia baca Al-Quran. Sebab apa sujud lebih afdal? Sebab perbuatan tu menunjukkan dia paling hina. Jadi dua-dua betul. Okey? Jadi Allah kata, berdirilah kerana Allah, jangan ada riak, jangan ada syirik. Betul-betul kerana Allah 100% dalam keadaan diam, khusyuk, berdoa, taat dan berdiri lama. Okey. Okey, lepas tu mungkin timbul soalan. Ini dalam keadaan aman. Dalam keadaan tak ada ketakutan. Ditakdirkan kalau dalam keadaan tidak aman, peperangan, ada musuh dalam ketakutan, macam mana pula keadaan solat? Adakah juga qanitin? Okey. Fa in khiftum. Fa in maka khiftum. Khiftum apa dah? Sekiranya kamu takut. Farijalan. Fa maka rijal. Subhanallah. Dari rijal ni ada dua maksud. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kan? Satu rijalu makna lelaki. Satu rijalun makna apa dah? Orang yang berjalan. Kalau rijalan orang, lelaki kan? Itu jamak. Kalau mufrad dia apa dah? Mufrad satu. Rajulun. Rajulun. Seorang lelaki rajulun. Kalau ramai? Rijalun. Okey, kalau rijalun yang bermakna orang-orang yang berjalan, kalau mufradnya apa? Rajilun. Rajulun mana? Seorang yang berjalan kaki. Kalau ramai? Rijalun. Jadi rajulun ni orang yang berjalan kaki. Daripada perkataan apa? Daripada perkataan rijlun. Rijlun apa mana? Kaki. Kalau rijlun kaki. Kalau rajulun? Yang penting di belakang tu semua ada ki kan? Kaki dengan laki. Boleh faham? Tengok. Kalau kita salah faham, kita baru belajar bahasa Arab. Bila kamu takut, maka lelaki. Habis rosak makna. Okey? Sekiranya kamu dalam keadaan takut, kena buat apa? Solat. Maka solat sambil berjalan. Mana kita tahu rijalan berjalan? Tengok selepas dia apa dah? Atau rukbanan daripada rakibun, daripada rakaba. Rakaba yarkabu. Apa kata Nabi Nuh kepada anaknya? Ya bunayya irkab ma'ana. Jadi rakibah menunggang. Kalau orang yang menunggang seorang rakibun. Kalau ramai rukbanan. Boleh? Atau dalam keadaan menunggang. Menunggang apa ni? Kenderaan lah. Apa maksud ni? Allah kata sekiranya kamu takut. Allah sebut tak takut apa? Okey, dalam Al-Quran, kalau tak sebut takut apa, maksudnya apa? Semua. Jangan kita kata, ustaz ni pasal peperangan, jangan cakap. Sebab Allah tak cakap. Allah kata takut. Takut apa? Kadang-kadang takut pada musuh dalam peperangan. Kadang-kadang takut pada harimau.
Kadang-kadang takut pasal rumah terbakar. Kita baru je nak angkat takbir, rumah kita terbakar. Masa ada 10 minit. Nak buat macam mana? Ha? Angkat takbir, jalan. Berjalan ke lari? Tengok api kuat ke perlahan? Kita baru nak angkat takbir kan, perompak masuk rumah kita. Ada pintu keluar tu. Okey. Kita angkat takbir. Lepas tu, berjalan ke lari? Cabut lari. Boleh tak solat sambil berjalan? Boleh. Boleh tak solat sambil menaiki kenderaan? Kita keluar kat sana, lepas tu ambil kunci kereta, bawa kereta sambil solat. Boleh? Sah tak solat? Siapa cakap? Tapi masyarakat kita salat, belajar dulu daripada kecil kan, di sekolah ke, di masjid. Kalau salat sambil bergerak, sambil berjalan, apa ustaz kata? Salat amat waktu ataupun dia kata salat tu tak sah. Tuhan kata sah, dia kata tak sah. Siapa lebih pandai? Ustaz tu. Tengok kalau kita ambil agama kita daripada Al-Quran, berbeza tak dengan kita ambil agama daripada mulut ustaz? Sangat berbeza. Dan kita juga pernah belajar kan, kalau bergerak 3 kali berturut-turut, ni nak lari daripada perompak ni kena 3 kali turut-turut. 2 step berhenti supaya tak berturut-turut kan. Ataupun kalau kita tengah solat dalam hutan, harimau datang. Ada 10 minit lagi waktu nak habis. Nak buat macam mana? Lari 2 step, lepas tu berhenti. Lari berapa meter ni? Berapa? 4 kali 400 meter. Tengok kelajuan harimau tu. Sah tak solat? Sah. Sebab apa sah? Sebab dalam keadaan ketakutan. Boleh? Di sini menunjukkan apa ni? Apa yang Allah nak beritahu? Antaranya bukan memudahkan ni, solat sambil mereka kenderaan. Allah nak beritahu satu-satunya ibadat ia tak akan gugur dalam apa keadaan sekalipun. Kamu takut ke, kamu berjalan ke, kamu wajib solat. Tak ada keguguran. Puasa boleh, kalau musafir boleh berbuka. Haji tak ada duit, tak payah pergi. Zakat tak ada duit, tak payah keluar. Korban tak payah kalau tak ada duit. Nak berhutang pula nak korban. Tapi kalau solat, kamu miskin ke, kamu tak ada duit ke, kamu sakit ke, ada musuh ke, wajib solat. Dia tak gugur. Okey. Lepas tu masa lari, masa berjalan, kiblat ke mana? Kiblat ke mana? Kalau musuh kita duduk depan kiblat lah kan. Kita nak lari menghadap dia ke ataupun membelakangkan kiblat? Tak ada dah. Sebab ini dipanggil salatul khauf. Solat dalam keadaan takut, tak mestinya menghadap kiblat. Okey. Dia bahaya kita pada masyarakat kita, iaitu fanatik kepada mazhab ataupun pendapat. Itu yang bahaya. Kalau fanatik pada dalil Quran dan hadis, okey. Sebab tu ulama kata wajib tak ikut mazhab. Dia tak wajib. Tapi kalau ikut mazhab salah, tak salah. Kamu nak pakar dalam mana-mana mazhab, silakan. Bahkan ramai ulama yang besar, yang hebat bermazhab. Ibnu Hajar mazhab Syafi'i, Imam Nawawi mazhab Syafi'i. Tak salah. Tapi yang salah pada fanatik pada mazhab. Sampai dia ikut juga walaupun dalil tak ada ataupun dalil tak kuat. Satu yang salah. Yang kedua yang salah ialah dia fanatik pada mazhab sampai dia bermusuh dengan mazhab lain. Itu salah. Bahkan jadi haram. Nak bermazhab silakan. Ada satu kisah, seorang pemuda, dia akad nikah. Bila akad nikah, imam tu ataupun wali juru nikah bagi syarat. Dia kata apa? Bila diterima, qabil tu. Wali kata tak sah. Habis macam mana sah? Kena sebut qabil tu ala mazhab Abi Hanifah. Kena sambung, aku terima nikahnya di atas mazhab Abu Hanifah. Maka pemuda ni tanya juru nikah, kalau kau tak sebut nikah aku tak sah ke? Ya, tak sah. Pemuda ni tanya balik imam tu, macam mana
bapa kepada Abu Hanifah kahwin, sah ke tak? Faham tak? Tengok orang kita fanatik sampai tahap tak boleh berfikir dengan waras. Abu Bakar, orang yang paling hebat, duduk bersama Nabi dalam gua kan, korbankan segala-gala. Mazhab apa? Mazhab apa? Umar Ibn Khattab kan, yang Nabi kata penghuni syurga yang tertinggi, dan Nabi kata kalau ada Nabi selepas aku, Umar mazhab apa? Jadi kadang-kadang orang kita sampai tak waras. Yang lagi teruk apa dia? Dia kata apa? Kita fiqh ikut Syafi'i, akidah ikut Asy'ari Maturidiyah. Oh, tu lagi pening. Fiqh ikut Syafi'i, tapi akidah tak ikut Syafi'i. Akidah Syafi'i betul ke tak? Kalau akidah Syafi'i tak betul, jangan ikut fiqh dia. Sebab fiqh berdasarkan akidah. Kalau akidah salah, fiqh salah lah. Betul tak? Macam mana kamu boleh ikut fiqh Syafi'i, akidah tak ikut akidah Syafi'i? Adakah kamu tuduh akidah Syafi'i tak betul? Adakah kamu anggap akidah Asy'ariyah lebih baik pada Syafi'i? Kalau akidah Asy'ariyah lebih baik pada Syafi'i, ikutlah fiqh Asy'ariyah. Kenapa fiqh ikut Syafi'i? Betul tak? Dah sampai macam tak masuk akal. Masa tu tak ada dah akidah Nabi Muhammad. Fiqh Nabi Muhammad tak ada dah. Jadi saya nak ulang kepada pelajar-pelajar, jangan pening-peninglah. Sebab Nabi dah pesan, aku tinggal pada kamu dua perkara je. Kalau kamu pegang pada dua perkara ni, kamu takkan sesat selama-lamanya. Okey, saya nak bagi contoh. Ulama dahulu tak fanatik. Contoh, ni. Salat wusta. Tahu tak apa pendapat Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat lama, dia kata salat wusta salat asar. Lepas tu pendapat baru dia kata salat wusta ialah salat fajar. Okey? Tapi berdasarkan hadis sahih, Nabi kata sebut secara jelas salat wusta ialah salat asar. Maka kata Imam Baihaqi dan juga Mawardi, dia kata mazhab Syafi'i dalam salat wusta ialah salat asar. Sedangkan Imam Syafi'i kata salat wusta salat fajar. Kenapa Imam Baihaqi kata dalam mazhab Syafi'i salat wusta ialah salat asar? Sebab Imam Syafi'i kata jika kamu jumpa hadis sahih, itulah mazhab aku. Dan hadis yang mengatakan salat wusta salat asar adalah sahih, walaupun Imam Syafi'i tak kata, itulah mazhab dia. Tengok, Imam Baihaqi mazhab Syafi'i, tapi dia tak ikut pendapat Syafi'i. Sebab apa? Tak sama dengan hadis sahih. Nampak? Jadi kita nak ikut mazhab silakan, tapi jangan fanatik sampai ikut semua yang tak dalil tak kuat pun ikut. Itu salah. Yang kedua, yang salah apa dia? Sampai kita bergaduh dengan mazhab lain. Itu salah. Okey. Faiza amintum, dan maka apabila kamu bukan amantum. Amintum makna kamu aman. Sebab tadi apa? Khiftum. Tadi kamu dalam ketakutan. Maka cara solatnya boleh berjalan, boleh sambil naik kenderaan. Tapi bila kamu dah aman, hilang dah ketakutan, fazkurullah. Maka ingatlah Allah kama 'allamakum, sebagaimana kamu, sebagaimana dia mengajar kamu malam takunu, apa yang kamu tidak ketahui. Apa maksud ayat ni? Apa maksud ayat ni? Tadi bila takut kan, cara solat ikut keadaan. Kalau boleh berjalan, berjalan. Tapi kalau musuh lagi laju, naik kenderaan. Okey? Tapi bila kamu aman, ingatlah pada Allah. Apa maksud ingat? Ada ulama mengatakan berzikirlah pada Allah sebab kamu dah aman, bersyukur. Sebagaimana dalam surah An-Nisa kan, fa iza qadaitumus salah fazkurullah. Bila selesai salat, berzikir pada Allah.
Satu. Yang kedua, fazkurullah, solat. Bila kamu aman, solatlah sebagaimana Allah ajar kamu solat macam dalam keadaan biasa. Jangan lagi solat dalam keadaan ketakutan. Boleh? Dan ada orang kata, ini makna qada. Bukan. Ada orang salah faham. Dia kata apa? Bila kamu takut, solat sambil berjalan. Dan bila kamu aman, solat semula. Salah. Sebab kalau solat semula, maknanya solat ni batal ke sah? Kalau ini bermaksud solatlah semula ataupun qada, makna solat tadi adalah batal. Logik tak Allah suruh kita buat solat yang Allah tahu memang batal? Tak. Bila Allah suruh, mana solat tu sah. Kalau tak sah, daripada awal lagi Allah tak suruh. Allah tak akan suruh benda yang sia-sia. Okey? Di sini juga Allah nak beritahu, kamu asalnya malam takunu ta'lamun. Kamu sebenar jahil, tak tahu apa-apa. Jadi jangan sombong. Okey. Boleh tak. Satu, tak masuk akal Allah suruh benda yang Allah tahu batalkan. Yang kedua, kalau Allah suruh qada, perkataannya lain. Fazkuru makna solat ataupun berzikir. Tapi kalau Allah suruh qada ataupun ganti, ayatnya lain. Bunyi apa? Faqdu. Qadalah. Apa yang lepas. Berbeza. Masa tak banyak kita terus pada soalan. Ya Allah. Bagaimana cara solat berjalan atau berkenderaan? Perlu sekadar niat sahaja ke? Tak, dia solat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kata Allah tidak akan bebankan melainkan apa yang kita mampu. Jadi selagi mana kita boleh angkat takbir, wajib angkat takbir. Selagi mana kita boleh baca Fatihah, wajib baca Fatihah. Selagi mana kita boleh rokok, wajib rokok. Selagi mana kita boleh sujud, wajib sujud. Tapi bila dah tak boleh rokok, buat dengan isyarat. Dan Fatihah tu kita boleh baca, sambil berlari boleh baca. Tapi surah selepas Fatihah tak perlu baca sebab dia adalah sunat. Sujud pun sama, kalau tak boleh sujud, sambil berlari mana boleh sujud kan? Maka buat isyarat sahaja dan solat sah. Dan nanti kita akan belajar dalam surah An-Nisa, solat dalam peperangan. Itu lagi teruk. Langsung tak boleh buat isyarat apa-apa sebab musuh kat depan, kanan dan kiri, dan kita pula menunggang kuda di zaman Nabi. Menghadap kiblat pun tak, rokok pun tak boleh, tapi boleh solat. Kadang-kadang cara kita berfikir, solat tu mesti lengkap, rokok, sujud kan. Tapi kita tak fikir, yang Allah yang suruh solat sambil berjalan tu siapa? Allah. Bila Allah suruh, Allah tahu tak kita tak boleh rokok? Ya, Allah tahulah. Kalau Allah tahu solat sambil berjalan, tak boleh rokok dengan sempurna dan menyebabkan solat kita batal, Allah tak akan suruh. Allah tak akan suruh. Jadi jangan fikir solat kita sempurna tak dalam keadaan ketakutan. Tapi fikir, aku buat tak apa yang Allah suruh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila Allah suruh, Allah tahu tak kita tak boleh rokok? Okey, soalan? Soalan saya, amalan kita dikira hujung. Betul tak Ustaz kan? Ya. Jadi timbangan amal tu macam mana pula Ustaz? Maksudnya ya kita kan nanti amalan kita akan besar kan? Ya. Dan jadi adakah apa kaitan dengan amalan kita dikira dihujung dengan timbangan amal timbangan kita tu?
Tak, dia maksud di hujung tu bukan bermakna yang dikira hanya di hujung. Jangan salah faham. Maksud yang dikira di hujung ialah yang akan menentukan amalan kita sepanjang hidup kita betul ataupun salah di hujung tu. Kalau hujung kita beriman, maka amalan sebelum tu insya-Allah betul dan akan ditimbang semua sekali. Tapi kalau kita dah solat 20 tahun, tiba-tiba masa nak mati kita tak beriman, maka yang hujung yang itu kita mati dalam keadaan tak beriman menyebabkan semua amalan sebelum tu tak dikira. Itu maksud dia. Tapi kalau kita mati di hujung kehidupan kita, kita mati dalam keadaan beriman, maka semua amalan soleh kita sebelum tu akan ditimbang sama. Wallahu a'lam. Wa anti fajazakillahu khairan. Saya nak jawab soalan yang lepas . Ada dua soalan yang saya tak jawab . Pertama, pasal kandungan wanita tu berapa bulan dia mengandung sehingga boleh dinasabkan kepada suami dia, kan? Okey, kalau kita tengok ayat pasal susuan, Allah kata apa? Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Ibu-ibu hendaklah menyusu anaknya 2 tahun, 2 tahun lengkap. Kemudian dalam surah Ahqaf Allah kata apa? Kandungan wanita dan susuannya semua sekali salasuna syahran, 30 bulan. Jadi kalau tolak 30 bulan, tolak 2 tahun menyusu, iaitu 24 bulan, tinggal lagi 6 bulan lah. 6 bulan lah. Jadi minimum mengandung ialah 6 bulan. Jadi kalau lepas kahwin, lepas 6 bulan dia bersalin, maka itu anak dia dan boleh dinasabkan kepada suami dia. Tapi kalau lepas kahwin 5 bulan beranak, itu bukan anak dia. Sebab minimum mengandung ialah 6 bulan. Ada satu peristiwa berlaku di zaman Umar Ibn Khattab. Bila ada seorang pasangan, dia kahwin lepas 6 bulan, melahirkan anak. Jadi Umar nak rejam pasangan ni. Sebab apa? Sebab pada pandangan Umar, ini adalah anak zina. Sebab Umar faham mengandung tu mesti sampai. Maka ada seorang sahabat Sayyidina Ali, kalau tak silap saya, kenapa nak rejam? Kan Allah dah cakap menyusu tu 2 tahun. Kemudian campur dengan mengandung semua 30 bulan. Jadi kalau menyusu 24 bulan, kemudian kalau semua 30 bulan tolak tempoh menyusu 2 tahun, iaitu 24 bulan, tinggal 6 bulan. Makna minimum tempoh mengandung ialah 6 bulan. Jadi tak boleh rejam, itu anak dia ataupun boleh dinasabkan kepada suaminya. Kalau dia betul berzina, itu dia dengan Tuhan. Tapi pada hukum zahir, kalau lepas berkahwin, lepas 6 bulan baru bersalin, boleh sandarkan, boleh nasabkan anak tu kepada suami. Tapi kalau kurang daripada 6 bulan, tak boleh. Okey. Soalan yang kedua. Osman Affan Ustaz, bukan Umar Khattab biasanya. Osman bin Affan, betul. Osman bin Affan, ya. Soalan kedua, pasal yang siapa yang sumpah dia lafaz ta'liq, kan? Dikata pada isteri dia, kalau kamu keluar rumah saya akan kamu jatuh talak. Jadi soalan dia, boleh tak dia nak tarik balik lafaz tu? Okey, pendapat jumhur ulama, majoriti ulama tak boleh. Bila dia lafaz macam tu, sama ada dia niat nak menguguk ke ataupun betul-betul niat nak menceraikan, majoriti ulama tak boleh tarik balik. Habis kena buat apa? Kalau nak tarik balik juga, kena bayar kafarah. Kafarah iaitu bagi makan 10 orang miskin, ataupun bagi pakaian 10 orang miskin, ataupun memerdekakan hamba. Salah satu daripada 3 ni. Kalau tak boleh salah satu daripada 3, barulah pergi yang kedua, iaitu puasa 3 hari. 3 hari. Tapi pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyah, kalau dia ada lafaz taklid macam tu, tengok apa niat dia. Kalau dia niat nak menguguk, tak jatuh. Dan tak perlu kafarah apa-apa. Wallahu alam. Okey, ada soalan lain? Wassalam. Solat jika mendukung, menjodoh dan menyusu anak ketika solat. Dia ada 24 jam. Kenapa nak menyusu anak masa solat? Dia kalau menyusu tu tak adalah. Sebab bila dah menyusu, kita akan banyak bergerak dan tak akan fokus. Tapi kalau setakat dukung,
Itu ada hadis, Nabi pernah mendukung cucunya yang bernama Umamah binti Zainab ketika menjadi imam dalam solat Isya. Nabi dukung cucunya daripada awal solat sampai sudah. Jadi bila kalau setakat dukung ada dalil, tapi kalau menyusul tu tak ada dalil lah. Dan bagi saya kalau ikut kesepakatan ulama, ulama fiqh sepakat kalau bergerak banyak dan tak ada kaitan dengan solat boleh batal solat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kalau kita buka alunan Al-Quran dekat radio ke ataupun dekat mana-mana device untuk 24 jam, boleh ke Ustaz macam tu ataupun ada larangan? Dia buka untuk apa tu? Untuk apa dan untuk siapa? Saja buka dalam rumah dia biarkan 24 jam alunan Al-Quran tu. Mana boleh saja-saja? Dalam Islam tak ada saja-saja. Allah kata apa? Faman ya'mal misqala zarratin khairan yara. Siapa yang buat sebesar zarah akan dapat balasan. Siapa buat kejahatan sebesar zarah akan dapat kejahatan. Tak ada benda saja-saja. Allah kata afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu fikir bahawa kamu diciptakan oleh Allah abasa saja-saja? Tak ada. Saja-saja tak ada dalam Islam. Sebab tu Nabi sebut apa? Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Tanda kecantikan Islam seseorang ialah dia tinggal benda yang tak ada faedah. Sebab tu saya tanya apa faedah? Kalau saja-saja tak ada faedah, tak boleh. Satu. Yang kedua, Allah sebut. Quran tu kata-kata Allah. Maka adab bila mendengar kata-kata Allah pada wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibaca Al-Quran, wajib satu kamu diam. Yang kedua kamu dengar. Diam dan dengar. Supaya apa? Di hujung tu kamu akan mendapat rahmat Allah daripada tadabbur ayat yang kamu dengar. Jadi kalau kamu pasang, tak dengar dan tak diam, kamu melanggar perintah Allah. Allah kata diam dan dengar, kamu pasang dan kamu biarkan. Yang ketiga, tidak menghormati Al-Quran. Al-Quran bukan saja-saja macam tu. Dia, boleh tak kita pasang kata-kata mak kita, kita rakam kata-kata bapa kita, kita rekodkan. Kemudian kita pasang kat rumah setiap hari dan kita tak peduli pun. Bukankah itu menghina dia? Kan, kita pasang suara dia tapi kita tak dengar. Kalau kata-kata bapa pun kita tak patut buat macam tu. Ini kata-kata Allah yang penuh dengan pengajaran, penuh dengan hidayah. Tak boleh saja-saja. Wallahu a'lam. Berasa ke seorang lelaki ni, isteri dia tak cerai, tapi dia tak mau cerai, jadi isteri dia tak kembalikan balik tanah yang dia buat atas nama isteri dia. Isteri dia pula minta cerai sebab nak kahwin dengan lelaki lain. Berdosa tak suami yang tak nak ceraikan isteri, isteri minta cerai sebab nak kahwin dengan lelaki lain. Kemudian yang suami pula tak nak ceraikan sebab tak nak tukar. Dia bagi tanah pada isteri dan tukar nama isteri. Kemudian kalau cerai, syarat dia tukar nama dia balik. Macam tu kan? Dua-dua berdosa. Yang isteri minta cerai sebab nak kahwin dengan lelaki lain. Ini adalah satu dosa besar. Nabi tak mengaku ummah. Nabi kata laisa minna man khabbaba imra'atan. Bukan daripada kalangan kami orang yang menghasut seorang isteri untuk isteri itu minta cerai supaya dapat kahwin. Nabi tak mengaku ummah sama ada orang yang menghasut ataupun isteri itu. Kemudian Nabi juga sebut dalam satu hadis mana-mana wanita yang minta cerai tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, dia tak akan dapat mencium bau syurga. Yang kedua, suami pula berdosa sebab apa? Sebab bila dia bagi tanah pada isteri, kenapa nak ambil balik? Kenapa nak ambil balik? Dah bagi pada dia, dah tukar nama, bagi terus. Masalah dia buat salah itu dia dengan Tuhan. Jangan kita nak balaskan kesalahan dia dengan kita bayar, kita dengan berdendam. Dan tuntut balik apa yang kita telah bagi. Mana kita tak ikhlas masa bagi dulu. Wallahu a'lam. Boleh berikan penjelasan tentang solat isyraq? Assalamualaikum. Perlukah hanya dibuat di masjid sahaja? Solat isyraq tak? Okey, solat isyraq. Ulama beza pendapat. Ada pendapat mengatakan solat isyraq ialah solat duha. Bila masuk waktu duha, kita boleh solat isyraq. Kenapa solat nama dia solat isyraq? Sebab
solat duha bila dilakukan di awal waktu duha. Isyraq ni mana terbit matahari. Iaitu betul-betul baru mula terbit matahari, kita solat. Maka itu solat duha, tapi dinamakan solat isyraq. Sebab dilakukan di awal waktu duha. Dan boleh dibuat di mana-mana. Di masjid boleh, di rumah pun boleh. Di office pun boleh, tak ada masalah. Pendapat kedua, solat isyraq ialah berasingan dengan solat duha. Solat isyraq lain, solat duha lain. Waktunya sebelum bila terbit matahari lebih kurang 10 minit, 15 minit. Dan waktu dia lebih kurang setengah jam. Lepas tu masuk waktu duha. Dan juga dia boleh solat di masjid dan juga di rumah, di mana-mana sahaja. Yang Nabi kata solat, siapa yang pergi solat subuh berjemaah, kemudian tunggu sampai terbit matahari, kemudian solat 2 rakaat, kan? Di mana? Di masjid lah. Tapi itu untuk dapat kelebihan yang khusus. Apa dia? Iaitu seperti melakukan haji dan umrah bersama Nabi. Itu kena solat subuh berjemaah. Bagi lelaki lah. Kena solat subuh berjemaah di masjid, kena tunggu sampai terbit matahari, dan kena solat isyraq di masjid. Tapi kalau dia solat isyraq di rumah tak ada masalah. Cuma tak dapat kelebihan tu. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau dalam jam takut tak sempat sampai rumah, dikira boleh solat dalam kereta tu? Tak, dia apa syarat tadi? Syarat boleh solat sambil berjalan ataupun dalam kenderaan. Apa syarat dia? Ketakutan. Kalau dalam jam bukan ketakutan. Dia boleh berhenti tepi jalan, solat tepi jalan. Tak ada masalah. Ustaz, kelebihan solat isyraq ni untuk perempuan macam mana pula Ustaz? Okey, ada ulama. Saya baca fatwa ulama Saudi, dia kata mana-mana wanita yang solat subuh di rumah di awal waktu, lepas solat subuh dia duduk di sejadahnya, dia berzikir, dia baca Quran, dia dengar kuliah sampai terbit matahari. Lepas 10 minit dia pun solat isyraq 2 rakaat, dia akan dapat pahala sama, iaitu seperti melakukan haji dan umrah yang sempurna. Tapi itu bagi wanita, bagi lelaki kena pergi ke masjid. Wallahu alam. Apa hukum lelaki mesej wanita untuk saja-saja sebagai kawan? Tak ada saja-saja dalam Islam. Dalam Islam tak ada saja-saja. Allah tak cipta kita untuk buat benda yang sia-sia ataupun saja-saja. Sebab tu Allah kata, "Faman ya'mal misqala zarrah." Zarrah besar mana ni? Tahu tak zarrah besar mana? Zarrah ni kalau kita tepuk tangan atas meja kan, kata atas pasir, kemudian kita angkat tangan, pasir yang besar jatuh, tapi ada tak yang melekat kat sini? Yang melekat tu yang pasir yang halus sangat. Zarrah lebih halus daripada tu. Jadi Allah nak beritahu, kalau kamu buat amalan, kalau ada yang lebih halus daripada pasir yang halus, kamu akan dihisap. Ini mesej perempuan ni besar mana? Besar pasir ke besar gunung? Jadi tak ada yang saja-saja. Ustaz, boleh kita pasal ayat Al-Quran kepada orang sakit? Assalamualaikum Ustaz. Apa dia, Faisal? Boleh tak kita pasal ayat Al-Quran kepada orang sakit? Okey, sekejap. Soalan dia, boleh tak kita pasang ayat Quran kepada orang yang sakit? Pasang tak ada masalah, tapi pastikan orang sakit dengar dan orang lain yang tukar pasang pun, kalau ada masa dengarlah. Sebab kadang-kadang budaya orang Melayu, bila sakit dia pasang Quran. Bila sihat tak nak dengar pun. Wallahu a'lam. Okey, yang daripada Zoom. Ada soalan daripada Zoom tadi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Betul ke kalau kita memanggil suami kita sebagai ayah ataupun abah dan isteri sebagai ibu ataupun mama ataupun sebagainya dikira tergolong dalam zihar yang kecil? Terima kasih Ustaz. Okey, saya tak jumpa dalil lah yang mengatakan itu adalah zihar yang kecil. Apa yang saya belajar, zihar satu je. Tak ada besar, tak ada kecil. Zihar yang ada ialah yang kita belajar daripada surah Al-Mujadilah kan. Iaitu kita mengatakan Ayat yang kedua ya. Ya. Iaitu kita mengatakan, suami mengatakan salah satu daripada bahagian isteri, badan isteri dia sama seperti
badan orang yang haram kahwin. Sama ada mak ke, adik-beradik dia ke, itu dinamakan zihar. Dan selain pada itu tidak ada. Zihar kecil ke, zihar besar tak ada. Adapun memanggil suami, ayah ke, abah ke, itu memang tak dibenarkan. Tapi tak termasuk dalam bab zihar. Kenapa nak panggil ayah? Ayah kita kan dah ada. Kalau ayah kita dengar kecil hati dia, aku yang melahirkan kamu, suami kamu yang dipanggil ayah. Nak panggil abah pun tak boleh. Walaupun dia pemimpin kita. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sembahyang dalam ketakutan tadi yang Ustaz cerita tu. Ya. Ini bermakna kita tak dibenarkan ke bawah sembahyang. Tak dibenarkan? Akan qada sembahyang. Ha, ya. Adakah kita tidak dibenarkan qada sembahyang bila kita Okey, sebab itulah yang kena qada solat ni cukup jelas. Nabi sebut dalam satu hadis yang cukup jelas. Bila? Iza nama ahadukum, apabila seorang kamu tertidur atau nasiat, terlupa. Dua sebab je. Maka Nabi kata apa? Hendaklah dia salat apabila dia bangun daripada tidur ataupun bila dia teringat. Dua je. Selain pada itu tak ada. Sebab tu Allah kata bila takut, Allah tak kata salatlah bila aman. Tak ada. Allah kata bila takut, salatlah sambil berjalan. Itu dalil daripada Quran. Cukup jelas. Wallahu a'lam. Wa anta fajazakallahu khair. Rasanya melalui pemerhatian. Waalaikumsalam. Okey. Saya soalan hal waris sikit. Dia ada kakak, adik-beradik dia 8 orang. Kakak dia kerja, macam dia ada tulas 10,000. Dia mati tu, harta tu boleh ke mak dia, adik-beradik. Laki 2 kali juga sebab faraid biasa. Semula? Macam kakak sulung dia kerja. Lepas tu ada adik-beradik dia 8 orang. Laki 2 orang, perempuan 6 orang kan. Ya. Lepas tu, ikut waris tu, kalau dia mati tu, mak dia 1/6 ke, adik-beradik dia... Siapa yang mati ni? 2 kali ganda ke, berapa satu, Ha? sama lah tu. Yang mati kakak. Ada adik perempuan. Oh, yang mati kakak. Kakak dia. Dia tak ada anak, tak ada kakak, dia bujang lah. Oh. Okey, nanti saya cek jawapan. InsyaAllah saya jawab malam besok. Okey. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Ustaz, dalam keadaan COVID-19, bolehkah lelaki solat subuh di rumah dan kemudian duduk atas tikar sejadah dengan membaca Quran sehingga matahari terbit dan tunaikan solat sunat 2 rakaat? Adakah mendapat pahala sama seperti umrah dan haji yang sempurna? Okey, soalan. Dalam keadaan COVID-19, PKP, tak boleh pergi solat di surau, maka dia pun solat subuh di rumah. Kemudian dia duduk di tikar semayang dia berzikir sampai dah terbit matahari dan dia solat 2 rakaat kan. Adakah dapat pahala sama seperti orang melakukan haji dan umrah yang sempurna? Jawapannya ya. Berdasarkan satu hadis Nabi kata, siapa yang musafir ataupun sakit, maka dicatat untuknya pahala sebagaimana orang yang sihat dan juga sebagaimana orang yang bermukim. Pahalanya sama. Jadi kalau sebelum COVID, sebelum PKP, kita selalu pergi masjid. Salat subuh berjemaah dan kita tunggu sampai terbit matahari. Dan kita salat 2 rakaat. Okey? Tapi sebab PKP tak boleh pergi, maka kita pun buat di rumah, dapat pahala yang sama. Tapi syarat sebelum ni kita dah buat lah. Kalau musim PKP baru nak buat, tak dapat lah. Ustaz, zaman Nabi ada tak qada solat? Ada. Qada solat zaman Nabi kerana 2 sebab tadi. Tertidur dan terlupa. Apa kelebihan puasa 9 dan 10 Muharram? Diampunkan dosa selama setahun. Jadi saya nasihatkan kepada semua pelajar bersedia untuk puasa bila ni 9 dan 10. Rabu dan Khamis. Rabu dan Khamis. Sesiapa yang ada dosa, puasalah. Siapa yang tak ada dosa, tak payah puasa. Dah? Tak ada?
6 bulan. 6 bulan bulan Islam ataupun bulan Masihi. 6 bulan apa ni? Tak. Bila sebut bulan, angka dalam Islam, semua dia refer kepada bulan Hijri. Bukan bulan Masihi. Mengandunglah ni. Mengandung tu dikira bulan Islam. Okey, cukup. InsyaAllah kita jumpa lagi malam besok. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.